Baru-baru ni ada isu hangat lah di mana seorang producer dan juga director ternama di dalam Malaysia, tak adalah ternama mana, yang digelar sebagai Namewi. Betul tak Namewi? Ke Namewe? Namawi. Atau susah benar sebut nama kamu ni. Namawi. So Namawi ni dia ada buat produce satu filem yang berjudul Babi, dan banyak lagi lah filem-filem dia sebenarnya yang menimbulkan banyak kontroversi sebenarnya dalam Malaysia. Tapi bukan itulah yang kita nak bincangkan. Ada satu perkara yang dia petik dalam video tu, iaitu dia mention LPF. Kalau korang tak tahu LPF ni apa, LPF ni adalah Lembaga Penapisan Filem, di mana ini adalah badan yang evaluate dan juga melihat dulu video tu sebelum dipublish kepada pawagam ataupun siaran langsung di kaca-kaca TV kita lah. Jadi ada disebut bahawa LPF ni adalah satu badan yang begitu konservatif, hanya layan cerita-cerita cinta, horror, romantis, cerita-cerita yang orang kata apa, low class lah. Dan dia juga ada gariskan bahawa inilah punca kenapa industri filem kita tidak boleh maju. In some point, aku bersetuju je dengan apa yang dia cakap tu, sebab perkembangan filem negara kita ni tak berkembang dalam banyak perkara pun. Asyik-asyik cerita cinta, asyik-asyik cerita hantu, asyik-asyik cerita entahlah hikayat-hikayat pelik. Apa yang kita nak bangga sekarang, filem-filem bergenre animasi. Betul, filem animasi kita mungkin hebat sampai pencalonan Oscar, menang banyak filem dekat festival-festival filem antarabangsa. Tapi adakah kita nak cukup berbangga di tahap itu saja? Setakat itu je ke kita punya level? Tak. Aku yakin je banyak gila producer-producer dan juga director kat luar sana yang vision dia luas gila dalam filem, tapi dia tak boleh nak publish filem dia disebabkan ada dasar-dasar ataupun undang-undang, peraturan-peraturan dalam LPF ni yang sebenarnya mengekang dan juga mengongkong kita daripada mengeluarkan filem-filem yang sedikit berbeza dengan norma ataupun moral masyarakat Malaysia. Baik, deskriptif sikit tentang mengapa filem ni tak boleh dipublish adalah disebabkan pendekatan yang cuba dia bawa itu adalah pendekatan yang tidak biasa, di mana dia cuba bawa satu gambaran perpaduan melalui penceritaan tentang perpecahan kaum, dan diakhirkan dengan cerita bagaimana kaum itu boleh disatukan apabila kita leraikan beberapa isu. Ini adalah kesimpulan daripada apa yang disampaikan. Dan banyak lagi filem-filem lain yang sebenarnya filem-filem berkualiti tapi tak dapat nak publish. Contohnya macam Daulat, mereka gunakan platform iFlix untuk publish sebab tak dapat permission daripada LPF untuk tayang. Dan banyak lagi lah filem-filem lain yang sebenarnya dah penggambaran dah elok dah, tapi bila sampai ke LPF banyak perkara yang perlu di-cut, perlu dibuang, perlu diedit. Contohnya macam KL Gangster dan banyak lagi lah filem. Dan filem-filem yang tidak ternama ni sebenarnya banyak je dekat Malaysia ni tapi tak masuk dalam pawagam. Sebaliknya mereka hantar filem ni ke pencalonan festival antarabangsa dan menang. Itu yang peliknya kenapa kita dalam negara kita sendiri kita tak boleh nak appreciate seni ataupun perfilman itu berbanding dengan negara luar. Jadi taklah aku nak terima 100% apa yang Namawi tu cakap. Sebenarnya apa yang dia cakap tu ada betulnya dan ada salahnya. Cuma kalau kita nak lihat balik bagaimana revolusi filem Nusantara kita, bahkan di negara-negara Asia, kita ni sedikit keterbelakang. Contohnya aku ambil contoh macam negara Korea. Macam mana dia boleh majukan negara dia hanya disebabkan industri perfilman dan juga industri media. Baik, pertama sekali adalah liberalisasi media, di mana dia bagi peluang, dia bagi peluang untuk producer, director untuk buat satu karya-karya yang tidak kisahlah karya tu berbentuk sebagaimana sekalipun, asalkan karya itu berkualiti, boleh dipublish ke dalam pawagam dan juga siaran umum, dan juga boleh dihantar ke festival luar negara ataupun exhibition di pawagam luar negara untuk ditonton oleh masyarakat awam. Itu adalah salah satu langkah terbaik lah, sebab dia tidak ada lagi barrier di mana kita tak boleh nak publish sesuatu filem, movie ataupun karya itu hanya disebabkan ia ada konten-konten yang bercanggah sedikit dengan moral seperti mencarut, perbuatan-perbuatan yang pelik-pelik yang tidak senonoh dan sebagainya. Kedua, apa yang Korea buat adalah mereka juga banning foreign industry dari segi media dan juga karya. Contohnya waktu Korea nak bangun dulu negara-negara seperti
Jepun negara jiran dia ni memang tengah hangatlah membangunkan industri media dan juga filem. Banyaklah filem-filem anime lah, lagu J-pop lah, filem-filem cinta Jepun yang sebenarnya telah menukar identiti dalaman secara perlahan dalam Korea. Jadi apa dia buat adalah dia tutup sempadan perfilman dan juga industri media di negara Korea dan lebihkan tayangan umum kepada filem-filem tempatan mereka supaya masyarakat dia tak ada pilihan lain. Dia terpaksa juga tengok filem-filem mereka sebab filem-filem luar negara ni telah dihalang ataupun telah dihadkan masa pertunjukannya, showtime di pawagam dan juga di TV. Ketiga adalah mempromosikan produk-produk ataupun barang-barang lokal. Ini yang banyak Korea buat, di mana dia promosikan produk dia macam Hyundai, Samsung, LG dan juga dipromosi banyak gila makanan, contohnya macam bibimbap, bulgogi dan banyak lagi lah budaya-budaya makanan, budaya pakaian, budaya industri muzik dia yang cuba diserapkan dalam movie, termasuklah juga dengan industri pelancongan mereka. 3 perkara ni je yang berjaya untuk melonjakkan Korea ke satu persada yang kita sendiri tak perlu nak sebut pun. Kita tahu betapa kuatnya Korea sehingga hari ini gelombang mereka setaraf dengan gelombang antarabangsa. Kalau kau nak tahu, ada 3 lah. Yang pertama adalah Hollywood, Bollywood, Hollywood. Dan Hollywood ni adalah Korean wave yang kita sedang didoktrin dan juga kita terima dari negara Korea inilah. Jadi apa sebenarnya yang perlu kita buat di Malaysia? Aku bukan maksudkan sebenarnya kita perlu tiru sebiji-sebiji daripada Korea tu kan, ambil semua. Macam tak logik lah kalau kita semata-mata nak liberalkan media, kita gugurkan moral kita, kita gugurkan identiti kita sebagai negara yang sangat bermoral, sangat bertoleransi, sangat ada nilai murni ni. Apa yang kita boleh buat adalah berikan sedikit kelonggaran kepada produksi-produksi perfilman dan juga industri media kita, muzik, buku dan sebagainya untuk berkarya. Dan kritik-kritikan mereka tu adalah sebenarnya perkara yang betul, bukannya perkara yang dimain-mainkan ataupun sengaja dibuat-buat. Jadi sedikit kelonggaran ni sebenarnya memberi ruang kepada produser-produser kita untuk mencuba perkara-perkara yang baru untuk membangunkan filem negara kita lah. Dan beberapa inisiatif tu perlu ditelusuri dan susuli bersamalah. Contohnya macam mereka yang buat cerita sejarah mungkin dapat insentif lebih daripada kerajaan. Mereka yang buat cerita tentang perpaduan ataupun cerita tentang kebudayaan Malaysia, pelancongan dan sebagainya mendapat insentif lebih daripada kerajaan. Yang kedua tadi adalah tentang penghematan daripada industri luar. Aku tak adalah nak cakap yang sekarang kita perlu untuk sekat muzik negara luar, kita perlu sekat filem negara luar daripada masuk Malaysia. Bahkan dalam era digitalisasi ni, kita dah tak boleh buat dah benda-benda macam tu. Korea dulu dia buat masa zaman 90-an. Sekarang kalau kita nak buat susah lah sebab kita sudah ada internet. Jadi dah connectivity tu dah tak ada barrier dah pun. Jadi apa yang boleh kita buat adalah lebihkan masa showtime tempatan kita untuk ditayangkan dalam Malaysia. Tapi lebihkan juga filem-filem yang berkualiti lah. Bila kita dah bagi ruang tadi, mereka dah cuba proses filem dengan cara yang baru. Jadi kita bagi ruang untuk mereka di mana showtime ataupun masa pertunjukan tu dipanjangkan di pawagam, di siaran-siaran umum, di TV dan sebagainya. Yang ketiga adalah tadi mempromosikan produk-produk tempatan. Kita ada banyak potential produk ataupun potential culture yang boleh kita tontonkan dan jadi budaya negara luar pun. Contohnya macam teh tarik. Semua orang suka teh tarik weh. Kau datanglah pelancong mana pun, teh tarik tu mesti jadi keutamaan mereka. Teh tarik, roti canai, nasi lemak dan banyak lagi makanan-makanan kita yang sebenarnya popular je kat luar negara. Kalau rakyat kita bawa makanan tu ke luar negara, ramai je orang nak. Dan produk-produk tempatan lah, contohnya macam Proton, Pro 2. Kereta-kereta kita tu sebenarnya ada aesthetic value dalam negara kita sendiri. Jadi perkara itulah yang perlu lebih ditayangkan dalam perfilman kita. Dan dahulukan pergambaran-pergambaran di set-set lokasi kebudayaan dalam Malaysia. Kita ada Putrajaya, kita ada banyak taman botani, kita ada banyak tempat-tempat yang menarik, zoo dan sebagainya. Gunakan peluang itu untuk mempromosikan tempat-tempat pelancongan dalam negara kita. Bila kita buat benda ni, barulah filem kita dan identiti kita itu terpampang di kacamata dunia. Dan bukan lagi kita nak mengharapkan orang lain bila buat dokumentari baru nak bangga. Bila filem Korea shoot dekat Malaysia, sebut nama artis Malaysia, baru kita nak seronok kan. Itu yang biasa kita lihat pun. Bila orang Malaysia berlakon dalam filem antarabangsa, wah bapak seronok. Cuba bayangkan kalau filem kita yang pergi antarabangsa pula, macam manalah perasaan kita waktu tu. Jadi itulah sedikit sebanyak perkara yang perlu kita ubah dalam industri perfilman dan juga media kita, supaya suatu hari nanti ini adalah cita-cita kita bersama nak tengok
sekurang-kurangnya satu daripada elemen industri dalam Malaysia ini menjadi kebanggaan kita di seluruh dunia.